My Suara FM. Baik, seperti yang saya janjikan, saya ada tetamu hari ini di Konti, iaitu Tuan Nur Hisham bin Hamzah yang merupakan Eksekutif Kanan Pasukan Komunikasi dan Media Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Okey, yang mana hari ini kita akan membicarakan tentang satu topik ilmu tentang wasatiyah bukan liberalisme atau ekstremisme. Tapi sebelum tu kan, saya ingin bertanya kepada tetamu kita. Sebelum tu saya ucapkan Assalamualaikum, selamat datang kepada ke Konti My Suara FM, iaitu Tuan Nur Hisham kerana sudi berkunjung ke Konti My Suara FM untuk segmen ini. Okey, Tuan, sebelum kita nak mulakan topik kita iaitu wasatiyah bukan liberalisme ataupun ekstremisme, boleh tak Tuan jelaskan apa yang dikatakan sebagai wasatiyah? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai menjawab salam daripada Cik tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Okay. Terlebih dulu saya ucapkan terima kasih memberikan peluang kepada kami, saya, Nur Hisham dan juga kawan saya, Arif Azwan atau Ustaz Arif, untuk memberikan sedikit pengetahuan tentang wasatiyah dan juga liberalisme dan juga sekulisme, pluralisme dan juga beberapa pahaman-pahaman lain lah yang berada di Malaysia ni. Okay. Sebenarnya wasatiyah adalah satu konsep yang telah pun dilancarkan oleh Perdana Menteri untuk diamalkan di negara ini bagi mengatasi beberapa pahaman-pahaman yang lain. Okay. Jadi wasatiyah ni adalah nadi utamanya. Okay. Wasatiyah dia mempunyai beberapa pengenalan ataupun beberapa maksud. Tapi biarlah di sini saya meringkaskan maksud yang nak kita bawa ni, iaitu wasatiyah merupakan satu konsep kesederhanaan. Konsep kesederhanaan jadi bila masuk sederhana itu, dia biasanya letak di tengah-tengah. Dia tidak di atas, di bawah. Okay, saya ambil satu konsep yang paling mudah. Di dalam sekeping gambar, okay, kita akan melihat contohlah satu gambar sekolah, gambar guru besar di dalam sebuah sekolah. Gambar tersebut mempunyai guru-guru dan juga mempunyai guru besar. Okay. Kita tak tahu pun mana satu guru besar, mana satu guru penungkanan, mana satu guru biasa. Tetapi bila digunakan, bila gambar tersebut kita tangkap ataupun kita shoot, guru besar terletak di tengah-tengah. Jadi maksudnya yang tengah-tengah itulah paling kuat. Betul. Begitulah wasatiyah. Konsep paling mudah saya bagi tahu. Konsep tengah. Jalan tengah orang panggil lah. Bukanlah maksudnya yang tengah tu lemah. Betul. Bukan sederhana tu lemah, tapi itulah konsep yang paling kuat sebenarnya. Wasatiyah adalah yang paling kuat. Orang kata penghubung. Ya, betul. Okey, jadi tentang topik kita pada hari ini iaitu wasatiyah bukan liberalisme atau ekstremisme. Apakah yang hubung kait antara wasatiyah dan juga liberalisme ini? Kebelakangan ni kita melihat di negara kita ni seringkali beberapa wujudnya beberapa pahaman-pahaman yang baru, seperti pahaman liberalisme, pluralisme, sekulisme, hak asasi manusia, kan, tuntutan yang sangat melampau. Okay? Jadi kesemua pahaman-pahaman tersebut boleh dilawan dengan satu konsep saja. Itu konsep pahaman wasatiyah. Yang seperti mana saya beritahu tadi, wasatiyah ni adalah sederhana. Sederhana itu bukanlah maknanya kita lemah, kita adalah di tengah-tengah. Dan bila tengah-tengah ni adalah pendamai. Okay? Hakim ni kena tengah-tengah. Dia tak boleh kiri kanan. Jadi dia adalah pendamai. Okay. Jadi bila berada di tengah-tengah, okay, dia tidaklah terlalu ekstrim. Okay? Bila tidak terlalu ekstrim, maknanya dia beri peluang kepada yang lain-lain. Okay. Sebenarnya pahaman liberalisme, sekulerisme, pluralisme ni sebenarnya dah wujud lama. Tentang liberalisme lagi, mereka selalu sebut liberalisme, pluralisme. Mungkin ada yang tak faham apa sebenarnya konsep liberalisme. Okay, saya boleh jelaskan dalam satu perkataan yang paling mudah. Liberalisme ni membawa maksud inginkan kebebasan tanpa sepadan. Terlalu bebas. Okay. Kalau dalam bahasa mudah, saya bagi contoh, bahasa mudahnya, burung itu terbang, dia pun ada sepadan juga. Tapi di burung nak terbang sampai ke angkasa lepas. Matilah dia. Konsep dia itu je. Kan, tak sampailah dia kan. Okay. Balik kepada topik kita tadi tentang fungsi wasatiyah yang permulaan, orang kata apa?
dan bermulanya liberalisme ini? Okey. Kita kena faham wasatiyah ni telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dan telah disebut kalau tidak saya di dalam perhimpunan PBB pada tahun 2013 atau 2011 gitulah Okey. Sebenarnya ia adalah merupakan satu pendekatan untuk mendamaikan sesuatu situasi dan juga kondisi. Okey. Ini kerana kita kena faham, ini kerana liberalisme ataupun kebebasan, pluralisme pula persamaan, okey, lahir dari sikap bebas yang tak mahu terikat dengan satu aliran pemikiran dan kepercayaan. Kerana apa? Liberalisme, pluralisme lahir daripada kehendak nafsu yang selalunya bercanggah dengan agama. Wasatiyah ni kesederhanaan, jalan tengah yang bersangkutan didasari dengan agama, manakala liberalisme dan pluralisme tidak ada sangkutan dengan agama. Dia nakkan kebebasan yang mutlak. Sebab itu wasatiyah ni merupakan satu konsep yang akan menyatukan ataupun merungkai kedua-dua fahaman yang tadi itu. Baik, Ustaz, kita rehat dulu. Selepas ni kita akan sambung ke soalan-soalan yang lain tentang wasatiyah bukan liberalisme atau ekstremisme. Di Mysore FM, Citra Generasi Informatif. Masih lagi bercakap tentang wasatiyah bukan liberalisme atau ekstremisme. Tadi kita dah bercakap tentang apa itu wasatiyah, apa itu liberalisme dan apa itu ekstremisme dan fungsi wasatiyah. Dan sekarang dah tentu kita nak tahu, orang kata apa, setiap permulaan, setiap yang terjadi itu pasti ada permulaan dia, Ustaz. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan kita tentang sejarah kewujudan liberalisme di Malaysia dan peranan wasatiyahnya. Okay, terima kasih kepada Encik Arin. Okay. InsyaAllah kita akan berkongsikan sedikit tentang latar belakang sejarah bagaimana bermulanya fahaman liberalisme. Pastinya liberalisme ni bermula di barat. Okay. Sejak zaman pertengahan lagi, bila berlakunya pertentangan gereja dengan negara, jadi lahirlah faham sekular dan sikap liberal yang telah dibuat ataupun dicatatkan oleh ahli fikir barat seperti oleh Mr. Friedrich Wilhelm, sehingga dia mengatakan bahawa Tuhan itu sudah mati. Bila berlakunya pertentangan gereja dan juga negara itu mengatakan Tuhan itu sudah mati, maknanya tidak ada lagi nilai-nilai agama. Sebagaimana yang saya bagi tahu tadi, liberalisme ni adalah kebebasan yang tidak ada batasnya. Mereka lebih kepada mereka suka hidup yang tidak beragama, tidak ada pegangan, macam golongan ateis dan sebagainya. Ya, betul. Okay. Bila kuasa barat yang kita faham tu, kuasa barat yang di zaman yang saya bagi tahu tadi, yang mengatakan Tuhan itu sudah mati, mereka mengeluarkan kuasa mereka ataupun empire mereka ke tanah-tanah Melayu, mereka membawa sekali fahaman-fahaman tersebut. Tetapi pada mulanya fahaman-fahaman tersebut itu tidak berapa dinampakkan dan tidak berapa subur kerana ketika itu rakyat Malaysia ataupun rakyat tanah Melayu masa itu masih lagi berpegang kuat kepada nilai-nilai agama dan sensitiviti agama tersebut, sensitiviti agama masih lagi kuat. Tok nenek kita pun masa itu pun masih lagi kuat mengajinya. Masih lagi kuat pegang Al-Qurannya. Okay. Tetapi kelonggaran terhadap pegangan agama itu semakin lama semakin berlaku apabila unsur-unsur liberalisme ni telah berjaya meresapi kehidupan masyarakat setempat. Masyarakat kita. Okay, jadi bila benda tu berlaku, kita terlupa bahawa sebenarnya pembentukan tamadun sebelum ini, iaitu sebelum kita selalu dimomokkan dengan pembentukan tamadun oleh tamadun barat. Okay. Tapi sebenarnya kita lupa pembentukan tamadun yang sebelum-sebelum ni pun sebenarnya didasari oleh agama seperti tamadun Andalusia, tamadun Konstantinopel, Rom. Semuanya dasarnya adalah Islam. Bila ikatan agama itu, ikatan nilai-nilai agama dan juga ikatan pegangan akidah tu kuat, pun boleh bentuk satu tamadun. Jadi bila berlakunya peresapan nilai-nilai ataupun item-item daripada fahaman liberal ni menyebabkan kita ni semakin tolak agama tu sedikit demi sedikit sehingga sekarang. Bila yang saya faham, bila kata masyarakat bertamadun tu sebenarnya masyarakat yang lebih kepada keberadaban. Tapi apabila kita dah tolak keberadaban tu, apa lagi tamadun yang kita ada kan? Betul. Jadi kita ni mungkin di sekolah diajarkan juga tentang tamadun Islam semua kan. Tetapi mereka tidak meresapkan
pelajaran tersebut di dalam diri mereka. Jadi merupakan bahawa kalau kita berpegang kepada agama, maka kita akan kurang boleh berjaya. Mungkin kalau macam Ustaz cakap tadi kan, daripada sekolah telah diajar apa semua, tapi tak meresap, ataupun mungkin cara penyampaian ketika pembelajaran di sekolah itu tidak dapat diterima oleh pelajar-pelajar. Okey. Sebagaimana kita tahu, pada masa kini cabaran media dia sangat hebat. Okey. Dunia di tapak tangan. Okey, di tapak tangan kita ada Android ataupun gadget, kita dah boleh tahu macam-macam. Okey. Mungkin di sekolah pengajarannya betul. Okey, saya tak salahkan sistem pendidikan negara kita. Sebagaimana kita telah memberikan ajaran yang betul. Ada sekolah agamanya, ada sekolah kebangsaannya. Okey. Tapi bila unsur-unsur luar, unsur-unsur media ni yang tiada batas menyebabkan kemasukan maklumat-maklumat ataupun ilmu-ilmu yang lain tu lebih pantas daripada di sekolah, menyebabkan fahaman-fahaman sebegini lagi mudah diresapi. Tapi betul lah, bila dah masuk dengan gadget ni kadang-kadang membuatkan mereka lebih kadang-kadang keliru. Betul. Keliru pula. Dah mana satu ni kan? Ini yang masalah dia sekarang. Sebagai contoh, sekarang ni kehendak orang yang berpemahaman liberal ni adalah hak asasi untuk homoseks, gay, yang LGBT, kan? Itu mungkin kita belakkan lagi lah, yang transgender, pertukaran gender tu. Yang kata diorang mula memperjuangkan hak asasi katanya ya. Okey Ustaz, soalan seterusnya tentang pengamalan wasatiyah dalam membendung liberalisme. Bagaimana? Sebenarnya kerajaan kita telah membuat berbagai-bagai rancangan, berbagai-bagai pelaksanaan untuk membendung liberalisme ni. Tetapi mungkin tidak disedari kerana tidak tidak diwar-warkan secara menyeluruh. Di akhbar-akhbar banyak cerita tentang liberalisme apa semua. Jadi menggunakan konsep wasatiyah lah yang terbaik, menjaga hati kedua-dua pihak yang mana untuk mendamaikan situasi ataupun kondisi yang tegang. Jika orang tu terlalu ekstrim di dalam pemahaman liberalismenya, mungkin dengan wasatiyah ni akan dapat mengendurkan keadaan. Sebagai satu contoh, pengalaman wasatiyah sebenarnya sangat boleh membendung liberalisme. Sebagai contoh, saya bagi contoh berkenaan dengan agama persekutuan. Agama persekutuan maknanya Islam tu diguna pakai sebagai asas perlembagaan ataupun perundangan negara kita dalam untuk orang Islam. Sebenarnya itu dah cukup bagus sebenarnya. Kan? Jadi sebagai contoh pendekatan kesedaran di Malaysia ni mesti ditunjangi oleh etika yang tinggi. Etika yang tinggi ini sebenarnya lahirnya apabila kita ada pengamalan agama yang kuat. Saya khususkan kepada pengamalan agama Islam yang tinggi sebab kita melihat kepada kejayaan tamadun-tamadun sebelum ni, jika mempunyai pegangan akidah ataupun mempunyai kefahaman yang tinggi terhadap Islam, maka di situlah kejayaan itu akan berlaku. Wujud tak fahaman liberalisme, pluralisme ketika zaman Andalusia? Wujud tak zaman Konstantinopel? Memang tak ada lah. Tidak wujud kan? Jadi sebenarnya pengamalan sebegitulah perlu dibuat. Jadi Malaysia menggunakan wasatiyah. Jadi wasatiyah ni ada satu kekuatan. Jadi kita kena gunakan juga wasatiyah ni untuk menghapuskan liberalisme ni, pengamalan wasatiyah tersebut. Okey, selepas ni saya akan tanyakan kepada Ustaz tentang sejauh mana wasatiyah diterima. Okey, kembali semula kepada perbincangan kita pada petang ni, iaitu tentang pluralisme, wasatiyah bukan liberalisme atau ekstremisme. Okey, tadi saya ada, sebelum kita berehat, saya ada bertanyakan kepada Ustaz tentang sejauh mana wasatiyah diterima di negara kita ini. Okey, sejauh mana wasatiyah ni diterima? Dia satu benda yang sangat kata orang tu umum. Ada setengah pendapat mengatakan mungkin wasatiyah ni tidak boleh diterima. Maksudnya tidak berjaya lagi setakat ni. Tetapi jika kita perhalusi, sebenarnya wasatiyah ni sebenarnya telah diterima pun. Maksudnya benda yang mendamai mesti orang terima. Kan? Kalau kita tengok orang yang ganas dengan orang yang lembut hati je, kita mesti ambil orang yang lembut hatinya. Jadi wasatiyah ni benda yang lembut. Jadi
Bila konsep dia lembut, bermaksud dia akan mudah diterima. Okey. Islam sebenarnya adalah satu agama rahmatan lil alamin. Okey, Islam agama yang menitik beratkan kepada kemurnian, kebaikan, bukannya mengarahkan kepada keganasan. Okey. Macam Islam memang agama yang sebegitu yang kita semua faham. Saya rasa orang yang bukan lagi non muslim pun faham tentang apa tu Islam sendiri kan. Jadi jangan risau tentang Islam tu, okey. Jadi wasatiyah ni sebenarnya telah pun diguna pakai di Malaysia ni, okey. Selaras dengan macam saya cakap tadi, kedudukan dia sebagai agama persekutuan. Jadi automatik wasiatiyah ni diguna pakai. Wasiatiyah ni bukan undang-undang jangan silap faham. Wasiatiyah ni bukannya undang-undang, bukannya akta. Wasiatiyah ni satu konsep. Kena faham konsep ni kan. Jadi memang telah pun diamalkan melalui apa? Sikap toleransi kita. Agama lain pun boleh juga mengamalkan. Boleh juga mengamalkan agama masing-masing, tetapi dengan syarat mestilah tidak menimbulkan kata orang, tidak menimbulkan situasi yang tidak aman. Kalau dalam para perlembagaannya tu dia tulis kat itu mesra kan. Kena tunjuk mesra gitu kan. Okay. Sebab wasatiyah satu konsep yang tidak ekstrim. Okay. Bila tidak ekstrim, dia mengajar kepada semua untuk bersatu. Okay. Macam liberalisme. Liberalisme dia ekstrim. Tidak ada batas. Sebab tu dia kena halang. Kena halangnya dengan satu yang lembut, yang murni. Apa dia? Wasatiyah. Api itu panas. Perlu dilembutkan, perlu diapakan dengan air. Air itu kan lembut. Sejuk kan. Okay. Jadi konsep begitu. Okey, baik Ustaz. Bagaimanakah kebebasan yang dibolehkan, yang dianjurkan dalam konsep ini? Okay. Seperti di awal tadi saya melontarkan kata-kata tadi pada Cik Arin kita, burung yang terbang tu pun ada sempadannya. Ya, betul. Okay, jadi sebenarnya kebebasan itu sendiri ada hadnya. Okay. Tidak ada pun dalam dunia ni kebebasan mutlak. Okay. Saya bagi contoh. Dalam Islam boleh dibenarkan kahwin lebih daripada satu. Tapi berapa hadnya? 4. Okay. Dalam agama lain pun ada had-hadnya. Betul. Jadi sebenarnya ada had. Apa juga kebebasan, sebenarnya ada hadnya. Bukanlah kebebasan yang terlampau over sangat kan. Okay. Kita ambil dalam konteks Malaysia. Okay. Malaysia sebuah negara yang bebas. Betul orang cakap kita negara yang bebas. Bebas mengeluarkan pendapat. Apa semua betul. Tapi dalam konteks Malaysia, perlembagaan dan undang-undang adalah rujukan. Kena faham. Okay. Tanpa perlembagaan, rakyat akan hilang pedoman. Okay. Dengan sifat masyarakat majmuk, kedaulatan undang-undang negara adalah amat utama. Buatlah apa juga, tapi janganlah langgar undang-undang. Undang-undang perlembagaan yang telah dibuat untuk negara kita. Itu kebebasan yang dibolehkan. Jangan langgar undang-undang. Okay. Contoh kita faham ya. Okay. Contoh hak asasi manusia yang sibuk memperjuangkan tentang LGBT. Lesbian, gay, kan, bisexual, transgender kan, itu kan sebenarnya dah melangkau batas-batas je. Malah kalau dengan adat kita sendiri pun kita macam satu yang janggal kan dalam asal di dalam kad pengenalan lelaki, tiba-tiba nak kahwin perempuan, saya pun dah confused. Itu tak apa juga yang dalam tu pakai tudung, lepas tu kat luar dalam tu lelaki kat luar siap pakai tudung. Dalam dunia tidak ada kebebasan mutlak. Memang kebebasan ada hadnya. Ada hadnya. Okey Ustaz, sejauh manakah pendukung liberalisme ini akan bergerak? Okay. Kalau kita melihat, pendukung liberalisme ini akan terus bergerak sehinggalah dia berjaya mencapai matlamatnya. Kerana mereka juga mempunyai visi perjuangan. Dan di sini tak perlulah saya sebut golongan-golongan yang membawa ideologi ataupun fahaman liberalisme ni, tak perlu sebab kita hanya nak bincang benda ni secara santai, bukan terlalu mendalam. Supaya ini memberi satu pengetahuan kepada semua. Pendukung liberalisme sebenarnya berpendapat doktrin agama adalah faktor penghalang yang paling utama. Iyalah sebab ada kekangan dekat situ kan. Untuk mencapai visi, misi atau objektif liberalisme ni, mereka kena hapuskan nilai-nilai agama
Itu sebenarnya. Jadi dengan penghapusan nilai-nilai agama tu, mereka akan mampu pergi ke jauh. Tapi setakat ni di negara kita ni masih lagi kuat. Mustahil lah, misi InsyaAllah mustahil lah, kan. kan. Masih lagi kuat. Jadi liberalisme akan terus bergerak dan terus bergerak. Mereka tidak akan berhenti. Akan terus juga bergerak. Akan memperjuangkan nasib-nasib golongan-golongan mereka, pendukung-pendukung mereka. Kalau macam Cik Arin tanya tadi, sejauh manakah pendukung akan bergerak? Pada pandangan peribadi saya, mereka akan terus bergerak selagi ada ruang dan peluang yang diberikan kepada mereka. Dan mereka tidak akan berhenti. Dan marah mereka akan terus bergerak dengan lebih ekstrim lagi. Jadi kita kena lebih lebih mendapatkan banyak ilmu dan kita lebih juga sekarang ni kena punya satu iltizam menjauhi fahaman liberalisme ni. Okey, kita berehat dulu dan selepas ini saya akan teruskan lagi perbincangan kita pada petang ini. Okey, Suara FM Citra Generasi Informatif. Kita ada lebih kurang 15 minit lagi, Ustaz. Jadi soalan yang seterusnya yang ingin saya tanyakan tentang bentuk kecelaruan yang timbul oleh liberalisme ini yang berlaku pada hari ini. Terima kasih Encik Erin. Sebenarnya bila dah berlakunya liberalisme ni, pastinya berlaku kecelaruan dia. Banyak pengamalan-pengamalan yang telah bercelaru. Okay? Hasil daripada pemahaman liberalisme ni. Tapi biarlah saya ambil contoh-contoh yang kata orang tu ringan dan tidak terlampau menyakitkan hati. Kita pun kenalah tahu juga kan batas-batas kita. Sebab dalam kita punya temu ramah ni pun kita sebenarnya nak beri satu ilmu dan juga mendamaikan. Okay. Saya bagi contoh ada yang berpahaman bahawa solat yang difardukan tidak lagi relevan di zaman ni. Memadai untuk melakukan kerja-kerja kebajikan atau manfaat yang lebih besar. Kerana Allah itu atau Tuhan itu menilai niat kita. Benar dengar kan? Allah lebih tahu niat kita. Niat itu lebih baik. Niat itu lebih penting. Tak sebenarnya tak apa. Niat itu penting. Itu adalah satu contoh kecelaruan fahaman liberalisme. Itu memang celaru sangat. Itu saya cakap tadi. Saya bagi contoh yang ringan. Saya tidak akan point kepada siapa-siapa. Contohnya itu kan. Niat yang baik cukuplah. Yang ni tak payah buat. Jadi solatnya tidak perlu, puasanya tidak perlu kan. Kalau apa? Nah, contohnya lah, saya bagi contoh. Dalam 1 tahun tu kita tak sembahyang langsung. Kita buat jahat apa semua kan. Tiba-tiba bulan Ramadan kita pergi Mekah, umrah, balik, umpama bayi yang baru lahir. Itulah satu contoh fahaman liberal. Contoh dia. Cik Arin boleh dapat tangkap sekarang kita ramai orang pergi umrah kan. Balik umpama bayi suci yang baru dilahirkan. Tapi bila hakikatnya dia tak mengamalkan pun cara-cara 340 hari yang dekat Malaysia ni dia punya amalan dia yang auzubillah kan. Bila masuk aja lagi 10 hari pergi Mekah, 11 hari buat umrah, balik umpama suci. Itulah antara contoh fahaman liberal. Satu lagi kita nak bagi contoh yang berlaku di negara jiran kita. Umum saya tak cakap negara jiran yang mana satu, umum. Sama ada Thailand, Singapura ke, Indonesia ke, Vietnam ke kan, negara jiran kita. Bagaimana seorang pensyarah syariah yang berstatus profesor secara berani mengeluarkan fatwa baru mengatakan gay dan lesbian ataupun perkawinan sejenis diharuskan pada masa kini. Kerana apa? Kerana apa? Cuba kita faham. Kerana apa? Kerana ramainya orang yang mengamalkan kehidupan gay dan lesbian. Tu. Sebab benda ni macam rahsia. Tapi orang cakap sebabkan benda yang bawah tanah tu yang dia berkembang-kembang tu. Bila dia buat fatwa begitu, timbul satu kebimbangan. Tapi pengimbangan tu boleh disekat lagi. Yang tidak boleh disekatnya pula bila mereka membawa keinginan ini kepada peringkat antarabangsa sehingga menubuhkan komando kan di PBB, hak asasi manusia dan sebagainya, kita tahulah kan. Itu yang menjadi masalah. Faham keinginan mereka tu dia bawa ke peringkat lebih tertinggi. Baiklah, sebab kita pun dah nak penghujung ni, ini mungkin soalan yang terakhir lah untuk Ustaz. Manhaj wasatiyah dalam isu ini, manhaj tu apa Ustaz? Dia kan kadang-kadang kan kita ni pun ada masalah, kadang-kadang bahasa-bahasa yang digunakan itu kurang. Manhaj ni
dia bahasa Arab sebenarnya. Okay, dia ada macam-macam maksud. Ada yang mengatakan cara, ada yang mengatakan saluran, ada yang mengatakan pendekatan. Tapi dalam ini biar kita katakan pendekatan. Okay. Pendekatan wasatiyah satu dia. Pendekatan wasatiyah dalam menangani isu ni sebenarnya bermula daripada kata-kata ini dikeluarkan oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Najib Tun Razak, yang mahukan wasatiyah ni diguna pakai. Okay, konsep wasatiyah diguna pakai di dalam pentadbiran negara. Okay. Malah dalam ucapan Perdana Menteri ketika sambutan majlis pada 1436 yang lalu, menegaskan masuk Islam tidak bererti kita mengambil pendekatan melampau hingga Islam tertampil bagaikan agama militan yang keras dan kasar. Jadi Perdana Menteri kita sendiri yang nakkan. Okay. Jadi pendekatan wasiyah dalam ini adalah tidak bermakna, ingat ni, okay. Manhaj wasiyah dalam isu ni adalah bukanlah bermakna merelakan agama dilonggarkan dan dipermudahkan sehingga sesuka hati, sehingga terpesong daripada syariat yang sahih. Sebaliknya, manhaj wasatiyah atau pendekatan wasatiyah adalah konsep kecemerlangan dan kesederhanaan yang berpasikkan syariat Islam dan juga konsep harmoni. Okay, itu sebenarnya. Okey, itulah yang dimaksudkan tentang manhaj wasatiyah dalam bantras ataupun menangani masalah liberalisme dan juga ya boleh. Okey, Cik Erin, saya nak tambah sikit tentang liberalisme ni. Okay. Mungkin orang tak tahu ada berapa golongan liberalisme ni. Okay. Saya di sini saya nak kongsikan sedikit maklumat tentang jenis-jenis orang yang memegang fahaman liberalisme ni, yang mengamalkan fahaman liberalisme ni. Pertama, liberal professional. Iaitu, siapa dia liberal professional ni? Orang yang menyebarkan fahaman liberal menelusuri akhbar, media sosial dan website. Orang liberal dalam kategori ini biasanya daripada kalangan cendekiawan dan entrepreneur, usahawan. Kerana ada yang beri dana. Okay. Yang kedua, tadi liberal profesional. Yang kedua, penyokong liberal. Okay. Orang ini tidak mempunyai asas intelektual yang kukuh, tapi menjadi penyokong tegar kepada segala agenda liberalisme. Orang jenis ni ikut je. Okay. Yang ketiga, liberal freelance. Liberal freelance. Freelance. Okay. Liberal for the freelance. Okay. Mereka menjadi liberal kerana apa? Kerana motivasi ekonomi dengan mengirimkan tulisan dan karya mereka ke akhbar, website dan blog bagi mendapatkan wang. Macam penulis. Kan? Okay. Ideologi mereka adalah, pemahaman mereka adalah liberalisme. Mereka pula penulis terkenal. Hantar kat majalah ni boleh dapat tulisan. Padahal mereka ni idea liberal. Okay. Yang keempat, liberal sukarela. Okay, orang yang masuk dalam kategori ni adalah yang tidak berkepentingan mencari wang dan ekonomi. Bukan kerana ekonomi, bukan kerana duit, dan mereka ni sebenarnya berpindah liberal kerana faktor pemikiran, pendidikan dan hasil cerita dengan orang lain. Okay? Orang liberal jenis ni merupakan tokoh Islam yang tertentu yang menyokong gagasan liberalisme. Sebagaimana yang saya ceritakan contoh yang tadi tu ketika kita break tadi kepada Cik Arin tu. Nama personality tersebut kan. Itulah dia contohnya. Dia Islamik kan. Tapi mereka bawa idea liberal. Itu saja. Okey, nampaknya setakat ini saja kita bersama dengan Ustaz Nur Hisham, dan dengan itu juga saya mohon diri untuk mengundurkan diri, memandangkan tugasan saya setakat ini saja hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi esok di My Suara FM, Citra Generasi Informatif.